Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita masuk ke bahagian yang kedua di bawah tajuk wacana. Jadi dalam bahagian yang pertama, anda telah diterangkan dengan definisi wacana dan saya berikan banyak contoh banyak contoh cara untuk mengenali sesebuah wacana. Dan ingat ingat untuk kita kenal sesebuah wacana, wacana itu syarat dia mesti panjang. Panjangnya durasi perkataannya lebih banyak daripada perenggan. Dan tidak keterlaluanlah jika saya katakan wacana itu berbentuk buku, majalah dan juga bahan-bahan bacaan yang agak panjang halamannya dan banyak halaman dia. Jadi mindset ataupun hala tuju pemahaman tentang wacana itu kita sambung ke bahagian yang kedua ini untuk melihat apakah kriteria, apakah ciri-ciri yang kita boleh tahu, yang kita boleh kenal sesebuah wacana itu ialah sebuah wacana yang baik dan senang difahami. Jom kita kenali apakah ciri-ciri wacana yang saya akan terangkan selepas ini. Okey, bersedia ya? Saya akan terangkan 6 ciri-ciri wacana. Okey, sebelum saya terangkan 6 ciri-ciri wacana, dalam paparan saya nak tunjukkan analoginya. Mengapa kita kena belajar wacana ini dan apa kaitannya dengan dua kanak-kanak ni ya? Okey, tajuknya ialah keperluan pakaian kanak-kanak lelaki dan perempuan. Okey, targetnya atau sasarannya adalah untuk menjadikan kanak-kanak ataupun anak kita ataupun adik kita lengkap berpakaian ataupun cantik ataupun sempurna pakaiannya. Itu tujuan dia. Okey, jadi apakah keperluan kanak-kanak perempuan? Kalau kita lihat di sini, yang diperlukan skirt panjang, skirt pendek. Yang kedua, scarf kepala ataupun kita orang Melayu panggil sebagai cekak rambut. Kan? Ya. Okey, seterusnya getah rambut untuk mengikat rambut yang panjang dan akhir sekali ialah kasut, dan kanak-kanak ini memilih warna merah muda ataupun pink sebagai pilihannya. Jadi, kanak-kanak ini akan merasakan pakaiannya sudah lengkap dan pemilihan warna sesuai dengan kehendaknya. Okey, bagaimana dengan kanak-kanak lelaki? Simple saja, ringkas, baju t-shirt, seluar panjang ataupun seluar pendek dan juga kasut. Jadi kita nampak pakaian yang dipakai oleh kanak-kanak ini dikira lengkap lah. Jadi mata melihat pun cantik, lengkap dan juga yang penting pakaian yang dipilih mestilah bersih. Okey? Jadi itu keperluan kepada kanak-kanak. Samalah juga analoginya ialah kalau kita nakkan pakaian yang kita pakai itu lengkap. Lengkap, ada baju, ada seluar dan ada kasut. Samalah juga dengan wacana. Jadi ciri-ciri wacana yang perlu kita ambil perhatian ialah bagaimana hasilnya itu mestilah membuatkan kita faham dan kita jelas apakah tujuan, apakah tema, apakah objektif yang cuba disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui sesebuah wacana. Tak kiralah wacana itu berbentuk buku ke, majalah ke, kitab agama ke, tak kisah apa saja, surat rasmi ke. Yang pentingnya apabila kita selesai membaca, kita akan rasa wacana yang kita baca mudah diikuti, senang nak faham, jalan cerita yang menarik, jalan cerita yang teratur, itu yang paling penting, jalan cerita yang teratur. Dan akhir sekali, kita rasa buku yang kita baca, majalah yang kita baca berkualiti dari segi maklumat yang disampaikan. Harap anda boleh kaitkan analogi ini dengan penerangan saya yang berikutnya, iaitu 6 ciri-ciri wacana.
Baik ya. Okey, cuba bayangkan kanak-kanak tadi dengan wacana. Tapi sekarang saya nak terangkan ciri-ciri wacana yang baik. Okey, sebuah wacana yang baik, sebuah buku yang baik, sebuah majalah yang baik, sebuah kitab yang baik, sebuah surat yang baik, sebuah memo yang baik dan sebagainya, akta yang baik memerlukan keenam-enam ini. Apa keenam ciri itu? Ialah kohesi, koheren, situasinya, kebolehterimaan, maklumat dan tujuan. Jadi sebelum kita nak menulis buku, nak menulis apa saja maklumat yang secara durasinya lebih panjang daripada satu ayat ataupun satu perenggan, pastikan kita mematuhi ciri-ciri wacana yang terdapat di dalam paparan ini. Ya, dari segi kohesinya, koheren, mematuhi situasi ataupun konteks yang ingin kita maksudkan, dan juga maklumat boleh diterima. Selain daripada itu, ada maklumat dan juga ada tujuan. Jadi secara ringkasnya, saya terangkan 6 ciri ini, dan selepas ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut 6 ciri ini yang perlu dipahami dengan terperinci. Ya, kita teruskan dengan paparan yang berikutnya. Kita terus pergi ke ciri yang pertama, iaitu kohesi. Jadi apa itu kohesi? Saya cuba terangkan dengan cara kadar yang mudah untuk anda faham ya. Okey, kohesi ini kita boleh panggil juga sebagai ketenunan. Ketenunan. Kalau kita lihat kain songket misalnya sebagai sumber tenun sumber tenun fabrik. Okey, ketenunan tu dia dekat, dia rapat dan dia erat. Jadi kalau kita katakan kita nak menunjukkan ketenunan kepada kohesi ini, dia berkait rapat antara satu perkataan dengan perkataan yang lain untuk menunjukkan keserasian hubungan antara makna-makna yang wujud. Jadi unsur boleh juga dikatakan makna, unsur juga boleh dikatakan sebagai perkataan ataupun frasa yang wujud dalam sesebuah ayat. Jadi apabila keserasian hubungan antara perkataan, makna, frasa tadi ada dalam sesebuah ayat, makanya kesepaduan dan keutuhan ayat itu menjadi lebih bermakna, lebih lengkap dan lebih jelas. Jadi kita boleh faham dalam satu ayat penggunaan kohesi ini sangat penting. Setiap perkataan yang digunakan, walaupun kata hubung dan atau serta, mestilah ada kesinambungan, ada keserasian duduk di sebelah-sebelah perkataan. Kita tak boleh letak perkataan yang boleh mengganggu pemahaman ataupun semantik sesebuah ayat sehingga menyebabkan kesepaduan dan keutuhan kita tak dapat lihat dalam sesebuah wacana. Okey, jadi adanya kohesi ini dapat tunjukkan perhubungan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang berikutnya dalam satu-satu perenggan. Jadi apabila pembaca nampak penulis ini bijak menggunakan kohesi, pembaca akan cepat faham. Pembaca akan mudah faham apa yang disampaikan oleh penulis. Jadi semua ini berlaku kerana satu perkataan dalam satu ayat diletakkan saling bergantung antara satu sama lain. Kat situ kena faham satu-satu perkataan diletakkan, dia menunjukkan kebergantungan antara perkataan-perkataan tadi. Kalau dalam satu ayat ada 10 ayat, ada 10 perkataan, bermakna perkataan-perkataan itu saling bergantung di depan perkataan, di belakang perkataan itu. Jadi itulah yang boleh menampakkan kohesi. Itu dalam ayat. Macam mana pula dengan antara ayat? Sama juga. Kalau ayat tu diulang tetapi menggunakan sinonim. Jadi di sini kepelbagaian makna, kepelbagaian perkataan menggunakan unsur-unsur hubungan makna dengan perkataan tercapailah dengan cara menggunakan kepelbagaian vocab ataupun kosakata yang dimiliki oleh penulis. Jadi dekat sini
penting untuk kita kaya dengan kosakata supaya selain daripada kita mewah dengan kosakata, kita dapat menggunakan perkataan-perkataan tadi dengan makna yang sama dan tidak pula melanggar kepada kohesi. Itulah boleh melahirkan sebuah wacana yang betul-betul berkualiti kerana anda sebagai penulis faham selain daripada kita membentuk kesinambungan ataupun kebergantungan antara perkataan-perkataan tadi, penting juga untuk kita mempelbagaikan kosakata untuk menunjukkan kita seorang penulis yang berwibawa. Jadi kohesi ni sebenarnya kita kena faham, kita kena tafsirkan cara untuk penulis menjadikan pembaca lebih faham, lebih jelas, lebih dapat dengan cepat makna yang cuba disampaikan oleh penulis. Jadi pendek katalah saya boleh katakan apabila kita menggunakan ciri kohesi dalam wacana, dia tak boleh lari daripada pengetahuan semantik. Baik, saya tunjukkan kepada anda cara untuk kita menggunakan ciri kohesi ni untuk analisis wacana berita harian secara online ataupun secara atas talian. Okey, tajuk akhbar, tajuk keratan akhbar ini ialah PDP online secara Disember ini. PDP online sehingga Disember ini. Okey ya. Sekarang ni yang anda nampak dalam kotak, saya hanya menganalisis perenggan itu saja. Okey. Sebelah kanan paparan, kalau anda lihat kohesi di situ, saya dah kenal pasti, saya menganalisis ada 6 kohesi yang digunakan. Ingat lagi saya disebut kohesi itu apa? Kohesi ialah kesepaduan antara makna perkataan-perkataan, antara makna frasa-frasa, antara makna klausa-klausa sehingga membentuk sebuah ayat ataupun perenggan yang bersepadu, maksudnya kesepaduan dan keserasian wujud. Okey? Jadi kita lihat ya kohesi yang ada dalam perenggan ini. Sudah semestinya permulaan perenggan, permulaan ayat itu yang akan menentukan tujuan ataupun objektif sesuatu fokus penulisan. Jadi yang pertama saya dapat mengenal pasti yang hendak diperkatakan di sini ialah tentang apa. Okey, yang pertama sekali ialah Kementerian Pengajian Tinggi. Itu ialah dapatan analisis daripada perenggan ini. Kemudian apa kaitan Kementerian Pengajian Tinggi ini? Okey, artikel ini cuba untuk mengaitkan iaitu apa? Aktiviti PDP ataupun aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Nampak di sini perkaitan kan? Keserasian wujud KPT dengan pengajaran dan pembelajaran. Dia serasi kerana pengajaran dan pembelajaran ataupun aktiviti dalam kelas pengajaran itu memang berkait dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Okey. Apa pula dapatan yang ketiga daripada analisis ni? Apabila bercakap tentang Kementerian Pengajian Tinggi, mestilah merujuk kepada mahasiswa. Di situlah keserasian dia. Di situlah akan menunjukkan kesepaduan dalam perenggan ini. Inilah kohesi. Inilah sebenarnya contoh kohesi. Jadi kita nak tunjukkan lagi tak? Kita nak cari lagi tak? Dapatan-dapatan yang boleh menunjukkan kuatnya kohesi dalam perenggan ini. Okey, apa lagi? Yang keempat, dilaksanakan secara atas talian. Jadi kementerian beritahu, maklumkan semua PNP ataupun PDP mahasiswa akan dilaksanakan secara atas talian. Cukup cantik, cukup serasi, cukup sepadu ideanya dikaitkan dengan keempat-empat dapatan ini. Jadi kita lihat ada lagi tak? Boleh ke kita analisis lagi? Kohesi boleh kita keluarkan lagi ke kohesi daripada perenggan ini? Boleh jawapannya. Kalau anda lihat dekat sini, kita keluarkan lagi frasa iaitu apa? Yang kelima, PDP secara bersemuka tidak dibenarkan. Itu yang keenam. Jadi sekarang mungkin awak akan tanya, okey puan, kita nak keluarkan berapa kohesi? Dia bergantung kepada teks.
bergantung kepada artikel itu sendiri. Sebab idea yang akan menentukan banyak mana kohesi. Okey. Jadi itu contoh yang saya nak tunjukkan betapa pentingnya kohesi di dalam wacana. Sebab kohesi lah yang menghidupkan makna dan kohesi jugalah yang menyebabkan pembaca faham apa yang dimaksudkan oleh penulis. Okey. Saya berikan analisis yang kedua. Berikutnya saya terangkan untuk perenggan yang kedua pula ya. Okey, nampaknya artikel akhbar berita harian secara online ni nampak kohesinya agak kuat ya. Kalau lihat pada perenggan yang kedua, nampaknya penggunaan KPT itu tujuan dia untuk menekankan bahawa artikel ini memfokuskan kepada KPT, iaitu satu kementerian yang memberikan garis panduan kepada pergerakan ataupun pengendalian mahasiswa di universiti. Jadi nampaknya yang pertama masih lagi kohesinya di situ jelas, KPT. Kemudian apakah yang diberikan ataupun diperketatkan oleh KPT ini apabila bercakap tentang PDP online Jadi KPT menyatakan bahawa pengecualian. Jadi keserasian antara KPT dengan pengecualian itu dia berkait lah. Nampaknya berkait kerana pengecualian itu ialah satu bentuk arahan daripada KPT. Okay, apa lagi yang nak mengukuhkan kepada ayat ini apabila diberikan satu lagi kohesi, pengecualian kepada siapa ya? Jadi jawapannya ialah kepada 5 kategori mahasiswa. Jadi 5 kategori mahasiswa tidaklah pula dinyatakan dalam perenggan kedua ini. Mungkin dalam perenggan-perenggan yang lain. Saya pasti mesti ada dalam perenggan yang lain. Saya cuma akan tunjukkan analisis untuk 2 perenggan ini sahaja ya. Jadi seterusnya apa lagi ya? Kohesi yang kita boleh dapat kenal pasti daripada perenggan ini ialah 5 kategori mahasiswa dikecualikan pulang ke kampus. Jadi sebenarnya tujuan ataupun fokus utama secara keseluruhan untuk artikel ini kita masih belum jelas lagi kerana kita hanya menganalisis setiap perenggan saja. Saya bukan nak menganalisis keseluruhan artikel. Jadi kurang jelas apa sebenarnya fokus yang nak ditunjukkan. Cuma saya nak menunjukkan kohesi dalam perkataan, dalam frasa dan juga klausa. Sebenarnya apa yang saya tunjukkan di sini mengingatkan anda semasa belajar bab proses pembentukan kata di bawah subbab sintaksis. Ingat tak lagi ya? Jadi di situ ingat tak cara pemenggalan frasa dan klausa. Jadi kita ulang semula dalam bab wacana ini. Bermakna ilmu yang telah anda perolehi sebelum ini sebenarnya berkait rapat, berkait dan serasi pula untuk menerangkan setiap satu bab dengan bab-bab yang lain. Jadi di situ akhirnya ada 6 kohesi yang saya dapat analisis daripada perenggan yang kedua. Harapnya anda cuba menganalisis seperti mana yang saya tunjukkan kerana walaupun anda boleh menulis, ya, anda boleh menulis, tapi secara teknikalnya kaedah, metodologi ataupun cara anda menulis itu mestilah bersesuaian dengan teknikalnya menganalisa unsur-unsur linguistik di dalamnya, ya.